notes latihan yang saya bagi. Okay, soalan 2B. Okay, soalan 2B lagi. Soalan 2B lagi ada? Ada lagi soalan? Okey. Yang lain dah semak ke belum? Ke tengah semak? Okey, dah semak. Okey, so soalan 2B je ya. Okey, soalan 2B, 1 bromo, 3 ethyl, 4 phenyl hexane. Okey, Akilah, kat mana yang awak confuse? Dekat Dekat? 3 ethyl 4 phenhexane tu. Okay. So 3 ethyl. Alright. So kita tengok parent. Parent dia adalah hexane. So how many carbon? 6. So yang ni saya lukiskan dia punya parent dia ada bentuk skeletal. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So dekat carbon number 1 kita ada bromo. So we have bromine. So letakkan bromine. Okay. And then dekat carbon number 3 we have ethyl. Okay, ethyl. So ethyl ini ialah bentuk dia. Ni bromo Br. Ethyl means that ada 2 carbon. Okay, so 2 carbon. So 1, 2. Okay, and then lengkapkan dengan hydrogen. So 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. So ni structure ethyl. Okay, boleh? Okay, and then at carbon number 4, we have phenyl. Phenyl means that structure benzene dalam bentuk S substituent. Okay. Okay, so benzene S substituent. So namanya phenyl. So kita akan dapat parent. Parent is hexane. So parent is hexane. Okay, and then we have Br, which is bromo at carbon number 1. At carbon number 3, we have ethyl. And at carbon number 4, we have phenyl. Okay, boleh Akilah? Boleh terima kasih. Alright. Okay, Madam, boleh ke kalau tak guna skeleton? Boleh, tak ada masalah. Okay, boleh, tak ada masalah. Awak nak buat guna C pun boleh. Okay, saya suka guna parent tu guna skeletal untuk saya lukis lah. Alright, so ada lagi soalan? Anyone ada lagi soalan? Okay, Akilah dah tulis kat sini. So soalan 2B. Okay, settle eh? Okay, so kalau tak ada soalan, saya terus kepada chemical properties. Okay, so chemical properties. Okay, awak boleh buka, so get ready with tutorial, with notes, with paper and pen. Okay, so today we will learn about chemical properties. So chemical properties means that reaction lah, chemical reaction yang benzene buat. Okay, so ada 4. Yang pertama halogenation, yang kedua alkylation, yang ketiga acylation, yang keempat nitration. X
including mechanism means that mechanism ni awak akan belajar masa PST nanti. Okay, untuk PDT ni tak ada belajar mechanism. Okay, and then seterusnya electrophilic aromatic substitution reaction. Okay, so benzene ni melakukan electrophilic aromatic substitution reaction. Okay, so dia kata similar to an alkene, benzene is susceptible to electrophilic attack because of its exposed pi electrons. However, benzene's closed shell of 6 pi electrons give it special stability, therefore it undergoes substitution reaction rather than addition reaction. Okey, apa maksud dua statement ini? Okey, dua statement ini ialah maksudnya ialah okey, so kita ada alkene. Okey, so saya bagi contoh. Kita ada alkene. Okey, alkene kita kalau saya bagi dalam bentuk cyclic, so saya akan dapat cyclo. Okay, saya nak guna ini. So this is cyclohexene. Okay, so apa nama dia? 1,3-cyclohexadiene. Okay, ada 2 double bond. Okay, and then bila dia buat reaction, dengan, so saya bagi contoh reaction ni ialah Cl2, CH2, Cl2 dan UV. Okay, produk yang dia akan hasilkan ialah double bond dia akan remove. Okay, double bond akan remove and then dia tambah masuk hydrogen. Satu hydrogen, bukan hydrogen, Cl. Okay, kita buat chlorination ni. Sorry, tak ada UV. So, Cl, and then ada lagi double bond, so kita akan buat Cl. Means that Cl is added. Okay, Cl ni is added to the carbon-carbon double bond. Okay, so that's why the punya type of reaction ialah addition. Okay, so means that dekat sini kita ada pi electrons. Ini yang kita panggil dia sebagai pi electrons. Okay, but for benzene, benzene kalau dia buat reaction untuk chlorination CH2Cl2, okay, dia tak buat reaction. No reaction. Okay, so no reaction. Kenapa no reaction? Sebab ini bukan alkene. Okay, walaupun dia ada double bond tapi dia bukan alkene. Why? Dekat sini walaupun dia ada pi electrons tapi dia ada 6 pi electrons. Okay, so 6 pi electrons. Ada 6. 6 pi electrons ini dia akan buat delocalization. So dia akan menghasilkan struktur benzene ni. Dia akan mewujudkan benzene yang stable. Okay. Oleh kerana ada 6 pi electron, so the benzene is stable. So bila stable, dia tak buat reaction addition macam alkene. Senang-senang je kita nak tambah masuk. No. Okay. So dia akan buat apa? Dia akan buat reaction substitution. Okay. Di mana dekat setiap karbon ini ada satu hydrogen. Okay. Setiap karbon ini ada satu hydrogen. So, bila dia buat reaction dengan Cl2 dan dia memerlukan Lewis acid, so ni adalah dia punya catalyst. Okay. So, bila ada catalyst, what happened to this compound? Okay. What happened to the benzene ini? Ialah what happened to this benzene ialah
Okay, dia akan gantikan satu hidrogen ini. Okay, hidrogen ini dia akan gantikan, dia remove, and then Cl akan masuk tempat dia punya H tadi ni. Okay, H ganti dengan Cl. So ini kita panggil substitution. But untuk alkene tadi dia buat addition. Untuk benzene dia buat substitution. Kenapa dia buat substitution? Sebab benzene is more stable than alkene. Boleh dapat tak? Okay, ada soalan? Okay ke? Okay. Alright. Okay. So, itu statement ini. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun benzene ni ada pi elektron macam alkene, tapi reactionnya bukan macam alkene. Sebab dia ada 6 pi elektron yang stable. Okay. So stable. So dia buat substitution. Okay. So, reaction yang pertama ialah nitration of benzene. Okay, nitration means that kita akan tambah NO2 ke dalam benzene ring. Okay, kita substitute hydrogen with NO2. Okay, so dia akan guna apa? Dia akan guna reagent concentrated nitric acid. So this is dia punya reagent. So reagentnya, okay, so reagent ialah concentrated HNO3. So for this dalam buku awak tambahkan concentrated. And then kita ada condition. Condition dia apa? Ada dua. So yang pertama sekali kita ada concentrated H2SO4. H2SO4 ini adalah dia punya catalyst. Okay. Yang kedua, condition ialah temperature, which is 50 to 55 degree. Okay. So, dekat sini betulkan dia punya reagent concentrated HNO3, catalystnya ialah concentrated H2SO4 dan temperaturenya ialah 50 to 55. Okay, 50 to 55. Okay. So ini dia punya reagent, catalyst, catalyst dan temperature. Okay, so benzene mempunyai 6 karbon dan 6 hidrogen. So bila dia buat reaction with concentrated HNO3, concentrated H2SO4 dan temperature 50 to 55 degree Celsius, so this hydrogen will be substitute to NO2. Okay, and then the side product will be H2O. Okay, dapat? Okay, kenapa saya kata dia substitute? Sebab yang ini masih kekal ada hidrogen. Tadi satu hidrogen dah buang, so tinggal 5 hidrogen lagi. Okay, done. So ini untuk nitration of benzene. Okay, ada soalan tak? Okay, boleh? Tak ada. Tak ada. Okay, so saya teruskan reaction yang kedua. Reaction yang kedua ialah halogenation. Macam saya cerita tadi. Okay, halogenation of benzene kita akan tambah Cl2 or Br2. Okay, dan oleh kerana benzene ini is very stable. So oleh kerana dia very stable. Okay, very stable. So dekat sini CH2Cl2 ni, ini adalah dia punya, dia bukan catalyst tau. Ini adalah pelarut sahaja. Pelarut yang melarutkan Cl2. Okay, means that dia tak ada efek apa-apa pun pada reaction. But for AlCl3, so AlCl3 is a catalyst. Okay, dia ada efek kepada benzene. Why? Sebab benzene ini dia sangat stable. So oleh kerana sangat stable, dia memerlukan Lewis acid yang bertindak sebagai catalyst. Okay, so sama je apa yang berlaku ialah, okay, apa yang berlaku kat sini. Okay,
Benzin ada 6 hidrogen. Satu hidrogen is removed. Okay, so kita remove hydrogen sini. Okay, and then we have DCl. Cl ni adalah Cl. Okay, so dekat sini Cl sini break. So dia ganti dengan Cl. Right? Ganti. So yang keluar ialah yang tinggal lah. Yang tinggal sebagai side product ialah yang keluar. So hydrogen bonded dengan HCl. Okay? Boleh dapat? So this is halogenation. Okay, boleh. Lewis acid apa je madam? Lewis acid ni. Okay, ada 4 jenis Lewis acid. Okay, Lewis acid, ferrum chloride, ferrum bromide, AlCl3. Okay, so AlCl3. So ada 4. So boleh guna salah satu. Boleh ni? Okay. Alright. Alright, so yang ketiga ialah Friedel-Crafts alkylation. Means that kita tambah alkyl. Okay, kita tambah alkyl. Okay, tadi kita tambah halogen kan. Halogen ni ialah sama ada Br ataupun Cl. Okay, Br ataupun Cl. Sekarang ni Friedel-Crafts kita akan tambah alkyl. Okay, so alkyl benzene can be prepared by alkylation reaction of benzene with alkyl halide. Mana satu struktur alkyl halide? So alkyl ni yang warna biru. Okay, dah. Okay, alkyl halide. So alkyl hijau. Okay, and then kita ada halide. Halide ini adalah yang klorin. So struktur yang saya warna ni, warna hijau alkyl, warna purple ialah halide. Means that kita akan masukkan R sahaja. Okay, so kita ada 6 hidrogen. Benzene ini ada 6 hidrogen. What happens? Sama macam tadi, this hydrogen is substitute with R. Okay, so dia akan remove. Okay, and then R akan masuk, Cl akan keluar, H akan keluar. So H dan Cl bergabung jadi side product. Okay, boleh dapat? Okay, so itu adalah general structure. But awak kena tahu alkyl ini ada banyak jenis. Okay, so contoh yang kita ada sekarang ni alkyl halide. Nah, ni benzene. Okay, and then kita ada halide kita adalah Cl. Okay, and then kita ada alkyl. Okay, alkyl. Okay, so apa yang kita akan buat ialah benzene ini ada 6 hidrogen. Okay, macam biasa. Ada 6 hidrogen. So hidrogen ini kita nak remove. Okay, kita keluarkan and then alkyl yang kita akan masukkan kat sini. So kita akan break antara klorin dengan Cl. And then saya nak awak tengok Cl attach dekat carbon yang mana. Okay, dia attach dekat carbon yang attach dengan klorin tu, awak starkan dia. Right, nanti dah biasa, dah faham, dah tak payah buat star ni lah. Okay, sekarang ni saya nak cuba star kan. Okay, and then dia break antara carbon yang kita star dengan klorin tadi kan. Okay, so apa yang dia buat ialah kita akan sambung
star ni dekat tempat yang kita buang H tadi. So kita buang H dekat carbon sini, carbon yang pertama ni. Okay, carbon 1. So yang attach dengan carbon 1 ini adalah carbon star yang daripada alkyl tadi. Boleh dapat? Boleh? Okay. Saya bagi satu contoh. Okay. So ini alkyl bentuk dia bercabang-cabang macam ni kan? Okay. Salah satu contoh alkyl yang kita boleh buat, alkyl benzene yang kita boleh buat daripada alkylation ialah yang pertama ialah okay, kita ada benzene. Lepas tu kita akan reaktkan dengan CH3Cl. Okay, kalau saya tak nak guna Cl lah. Tadi dah guna Cl, kita guna Br. Okay, and then oleh kerana benzene is very stable, so we need Lewis acid. Okay, mesti ada Lewis acid. Tak ada, tak boleh buat. Okay, so what happen? So each carbon have one hydrogen. Okay, so dia akan menghasilkan produk dengan proses substitution. Okay, so what happen dekat sini ialah one hydrogen is removed. Okay, saya removekan hydrogen ini. Okay, and then kita nak masuk siapa? Kita nak gantikan dengan CH3. Okay, so kita break dekat Br dan CH3 ni. So apa yang kita buat ialah kita akan sambung tempat yang sama. Okay, tempat yang kita star tadi ni. Kita star. So inilah carbon dia. Okay, boleh. Okay, saya ambil satu lagi contoh. Alkyl. Alkyl ada banyak jenis. Okay. Satu contoh lagi. Cl. Okay, macam mana produk dia? Okay, so, remove mana-mana hydrogen. So, saya nak remove hydrogen belah. Saya nak remove hydrogen bawah ni. Okay, so yang kita nak ganti ialah alkyl. So, this is alkyl. This is structure alkyl. So, kita nak break dekat mana? Kita nak break antara Cl dan carbon. So, kita ada chlorine. Sorry, carbon and chlorine. So, chlorine ini attach dengan carbon belah kiri ni. So, carbon ni kita starkan. Okay. Saya tak nak remove yang ni lah. Saya nak remove yang atas. Okay, so apa produk dia? So, selagi dia tak ada Lewis acid. Okay, selagi dia tak ada Lewis acid. Tak ada Lewis acid which is FeBr3. So, tak boleh buat. Sekarang ni kita ada FeBr3, barulah kita boleh buat this equation. So, okay, kita gantikan dengan this alkyl. So, this structure alkyl. So, kita sambungkan sahaja. Okay, kita sambungkan. Allah, tak nampak. Sekejap. Kacau pula. Okay, so sekejap ya. Okay, so astagfirullah, minta maaf. Okay, so kita ada, so this is hydrogen. Okay, and then kita gantikan siapa? Kita akan gantikan dengan this alkyl. Okay, so kita masukkan dekat sini. Okay, so apa yang kita buat ialah kita sambungkan dengan
carbon lah bawah ni. So, sambungkan kat sini. Okay, boleh tak? Faham tak? ClBr tu memang hilang gitu je ke madam? Cl. Oh, tak, dia akan gabung dengan ni. Kan H keluar tadi. H yang ni keluar. Cl ini pun keluar. Yang gabung ini kan. Yang gabung alkyl dengan benzin kan. So jadi compound alkyl benzin. Okay. And then kita ada this H dengan Cl bergabung. So dia akan jadi HCl. So ini sebagai side product. Tambah HCl. So HCl ialah side product. So nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. Tapi kalau awak faham, kalau awak tulis means awak faham dia datang daripada mana. Boleh ikut? Okay, Anik? Betul lah. Okay. Alright. So itu untuk alkylation. Okay. Senang je kan alkylation. Okay, seterusnya kita nak tengok reaction Friedel-Crafts acylation. Okay, acylation kita tambah benzin dengan acyl halide. So acyl saya warnakan dengan warna hijau. Acyl ialah RC double bond O. Halide means that X ni. Okay, cara yang sama juga iaitu kita break bond antara X dan C double bond O. Okay, therefore H yang kita gantikan ialah kita buang this H, so dia akan jadi side product. Okay, and then kita break bond between X alkyl halides, X dan C double bond O. Okay, so yang akan bersambung dengan carbon satu dekat sini ialah C yang kita starkan tadi, which is C double bond O. This X will be combined with H menjadi side product. Okay. So, R ini macam saya cakap tadi, ni R ni R. So, R ini ada banyak bentuk. Okay. So, dia mungkin boleh jadi CH3. So, dekat sini apa yang kita buat? Kita break this bond. So, dia akan bonded dengan C double bond O. So, you must bring all C double bond O here. Okay. Untuk be substituted dekat benzene ring. Dan dia mesti ada Lewis acid, bantuan Lewis acid. Why? Because benzene is very stable. So you must have extra force lah. Contohnya apa? Kita gunakan catalyst. So barulah cepat dia punya reaction. Okay. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. So kita ada 4 reaction untuk benzene. Okay, benzene yang buat reaction. So benzene ini akan remove dia punya hydrogen dan substitute dengan 4 benda. Which is yang pertama sekali dia boleh substitute dengan HNO3 supaya dia boleh jadi nitrobenzene. Okay, yang kedua, dia boleh react dengan Cl2 ataupun Br2 dengan AlCl3. So, substitute jadi apa? Jadi Cl. Okay, dia boleh tambah dengan alkyl halide supaya dia boleh jadi alkyl benzene R. Okay, and then dia boleh jadi dengan RC double bond O, which is acyl halide. So, dia akan hasilkan structure C double bond O R. Dapat tak? So ada 4 benda ni je yang boleh ditambah masuk dalam benzene. Okay. 4 benda ni je. Okay. So kerja rumahnya saya nak awak buat soalan 1. Okay. Buat soalan 1. Bukan ni dia tahu kerja rumahnya. Esok kita nak bincang soalan ni. Okay.
Soalan 1. Dan soalan 3. Homework soalan 1 dan soalan 3. Soalan 3 yang mana? Soalan 3 yang ni. Okay, homework. Tutorial ya? Okay, boleh? Okay, so itu reaction dalam benzene ring. Now, kita nak tengok reaction of side chain in benzene. Okay, dah ready ke belum? Okay, saya nak awak, dia ada 5 soalan. Okay, ada 5 soalan. So, saya nak awak tengok. Lukis dulu structure ni. And then, angkat tangan siapa yang dah siap tulis. Siap tulis boleh angkat tangan. Okay, done. Okay, so side chain means that bukan benzene tapi dia punya rantai ataupun substituent dia. Ini yang kita panggil side chain. Kita panggil side chain. Okay. So, pada side chain ini awak tengok ada tak functional group? Ada functional group tak untuk this side chain? Tak ada. Tak ada. So, kalau tak ada functional group, dia kumpulan apa? Alkin ke, alkohol ke, haloalkin ke? Alkin. So ini adalah bahagian alkin. Okay, bahagian bawah ni adalah benzin ya. Yang bawah ni adalah benzin. Yang warna kuning ni adalah benzin. Okay, sekarang ni yang akan buat reaction bahagian alkin. Why? Because kalaulah kita nak buat reaction, okay, dekat sini kita ada Cl2. Benzin memang boleh guna Cl2. Tapi ada tak Lewis structure ataupun Lewis acid dekat sini? Dalam reagent tengah ni ada tak Lewis acid? Tak ada. Tak ada. So kalau tak ada Lewis acid, benzin tak boleh nak buat. Okay, benzin tak boleh buat reaction. So yang akan buat reaction ialah bahagian alkin. Why? Sebab alkin boleh buat kalau dia ada Cl2 dan dia ada UV. Okay, ada matahari. So, alkin yang akan buat reaction dekat sini. Okay. So, apa produk dia? So, produknya akan jadi dekat bahagian mana? So, dia akan buat reaction dekat bahagian alkin. So, one hydrogen will be removed and then Cl will be insert. Okay. So, jadilah this compound. So, yang berlaku reaction dekat mana? Yang berlaku reaction ialah di bahagian side chain. Boleh dapat? Okay. Alright. Okay, seterusnya. Okay, kalau kita nak buat reaction untuk benzin. Okay, alkin tak boleh buat tapi benzin boleh buat. Okay, contohnya. Contoh soalan yang sama. Tapi sekarang ni apa yang saya buat ialah saya ubah tak ada UV. Lepas tu saya ubah ada Lewis acid. Okay, Lewis acid ialah AlCl3. So, untuk alkin, kalau tak ada UV, tak boleh nak buat reaction. Okay, yang akan buat reaction hanyalah benzin. Kenapa? Sebab dia ada Lewis acid. Okay, so this compound, yang mana bahagian yang akan buat reaction ialah dalam bahagian benzin. Okay, so kita akan hasilkan structure ini.
So dia akan tambah masuk di mana? Dia akan tambah masuk dekat sini. Carbon number 1. So dia akan masuk Cl. Dan satu lagi produk. Dekat carbon number 4. Okay. Dekat carbon number 4. Boleh dapat? Okey, untuk dia masuk dekat carbon nombor 2 dengan nombor 4 ni, okey, sini saya letak carbon nombor 2 dekat carbon nombor 4. Yang ini awak tak belajar, tak masuk dalam syllabus pun. Okey. Tapi dia memang akan masuk dekat kedudukan 2 dan 4. Ni saya nak tunjuk beza je. Okey, nak tunjuk beza kalau kita ada chlorination under UV, so bahagian alkin saja yang akan react. But kalau kita ada klorin dengan Lewis acid, so dekat bahagian benzin yang akan react. Boleh dapat? Okay, ada soalan tak? Okay, so saya teruskan. Ada lagi 3 soalan macam ni. So, soalan 2. So, dah tulis, dah siap, angkat tangan. Okay, now kita tengok side chain. Okay, benzin tak boleh buat reaction dengan this reagent. Kenapa? Sebab dia ada H2NPT, tak ada catalyst Lewis. Tak ada Lewis acid sebagai catalyst. So tak boleh buat reaction. Okay. So dekat mana yang akan buat reaction ialah bahagian side chain. Side chain ni apa dia punya apa orang panggil tu? Dia punya functional group. Carbon-carbon double bond. Okay, carbon-carbon double bond. Carbon-carbon double bond ni adalah kumpulan apa? Dia adalah kumpulan alkin. So, kena ingat balik, alkin buat tak reaction dengan hidrogen dan platinum? H2PT. Ada tak? Buat reaction tak dengan H2PT? Boleh. Boleh ke tidak? Tak. Cuba tengok my map. My map alkin. Alkin. Kan kita ada buat reaction alkin dengan H2 platinum. Boleh. So what happen dekat sini ialah double bond is removed. So jadi single bond dan kita add dengan hydrogen. Alright. So dekat benzin jangan usik. Walaupun dia ada double bond tapi dalam benzin dia tak buat reaction. Okay, seterusnya. Okay, tuliskan dia punya produk equation. Okay, so ini pun reaction dalam alkin, dalam side chain. Okay, dalam side chain. Okay, so this side chain, so double bond will be removed. Okay, and then akan masuk siapa? H masuk di kanan. Okay, H masuk di carbon kanan. Kenapa? Sebab banyak hidrogen. OH masuk di kanan carbon belah kiri. Okay. Sebab apa? This is reaction for alkin sahaja. Okay, saya teruskan. Okay, last. Contoh terakhir. Okay, dah siap tulis, angkat tangan. Okay, so this reaction is Bayes test. Sebab apa? Kita tengok
KMNO4 OH minus coal. So this is Bayes test. Bayes test untuk menentukan compound itu adalah alkin ataupun tidak. Okay, so bahagian mana yang akan buat reaction ialah bahagian alkin. So kita akan remove double bond kat sini. So jadi single bond. So H, so dia akan tambah masuk 2 OH. 1, 2. So dia akan jadi compound diol. Okay, right? Boleh faham tak? So ada beza. Maksudnya awak tengok dalam satu compound tu mungkin ada combination dua functional group. Contoh benzene dengan alkin ni. Okay, so awak kena identify yang mana yang akan buat reaction. Part mana? Part benzene ke part alkin? So part benzene ataupun part alkin. Which one yang akan buat reaction? So identify, tengok reagent dia. Okay, ada soalan tak setakat ni? Ada? Okay. Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, saya nak awak buka soalan nombor 2. Kita akan buat latihan sikit soalan nombor 2 ni. Okey. Tadi kita diberi reagent, okey, kita diberi compound dan diberi reagent. Kita minta determine produk apa. Sekarang ni dia bagi reagent, dia bagi produk, okey, dia bagi reactant A jadi produk B. Reactant B react with R2 jadi C. So dia minta awak determine reagent apa yang akan digunakan. So dekat sini daripada benzene tambah alkyl. So what we should add to the A mestilah ada dua benda. Yang pertama sekali kena ingat dia mesti ada Lewis acid. Tapi Lewis acid dia tak cukup. Dia mesti ada apa? Mesti ada compound ni. So awak tengok antara reaktan dengan produk ada beza tak? So dekat sini ada H. Ganti dengan siapa? Ganti dengan CH3. So R1 ialah CH3Cl dan AlCl3. Boleh? Okay, untuk B jadi C, dekat mana yang berubah? Dekat side chain ke dekat benzene? Mana beza dia? So side chain. Yeah, so CH3, CH2Cl. So dekat CH3 tu no functional group. Okay, and then dia akan jadi Cl. So dia akan tambah siapa? Dia akan tambah masuk Cl2. Sebab apa? Cl yang masuk mesti tambah Cl2 reagent. Okay, dan dia mesti ada reagent. Dia mesti ada solvent CH2Cl2 dan dia mesti ada UV untuk buat reaction. Okay, boleh? Okay, siapa yang tak faham nanti boleh ulang balik dia punya this video untuk this class, okay? Okay, untuk B pula, okay, kita ada structure D jadi structure E. Okay, so saya nak awak fokus D jadi E je dulu. D okay, D jadi E. So D jadi E. Okay, so dekat D dengan E, apa yang beza dekat sini ialah kita buat substitution, but this compound is alkene. Okay, so alkene kena ingat ada satu reaction saja, which is tambah masuk Br2 sebab sini dia Br. Mesti ada inert solvent CH2Cl2 and mesti ada UV because this is alkene. Okay, so this is structure E. Okay, now
structure E, kita tambah dengan benzene, buat reaction dengan R4 untuk jadi compound F. Okay, so ni saya label sebagai F. Okay, so sekarang ni kita ada alkyl halide. Okay, which is E, kita ada benzene. Apa yang kita perlu tambah kat sini kelas? Tertinggal apa? Untuk jadi disalkyl benzene. Apa saya cakap tadi? Kalau tak ada, tak boleh nak buat. Lewis acid. Yes, good job Alisha. So kita boleh tambah contohnya AlCl3. Okey, boleh. Ada soalan tak? Okey? Okey. Okay. Okey. So, kerja rumahnya ialah soalan 1 dan soalan 3. Soalan 1 tu senang, but soalan 3 ni nampak tak? Okey. Struktur dekat tengah ni. Okey, struktur di tengah ini kita ada alkin. Dan kita ada gabungan antara alkin dengan benzene. Okey. So awak kena alert dekat mana dia melakukan perubahan. Contohnya daripada struktur tengah tu nak tambah apa, which is R1, supaya side chain dia berubah. So dekat sini awak kena alert. Oh, yang ni dari reaktan ke produk, apa beza dia? Okey, boleh? Boleh. Boleh. Alright. Okay, so ada soalan tak untuk benzene? Okay, make sure siapkan soalan 1 dengan 3 ni. Ada masa lagi berapa minit. Okay, siapkan and then esok kita akan discuss jawapan. Dan kalau awak buat dan master soalan 1 dengan 3 ni, so awak senang untuk buat reaction yang seterusnya. Okay, kita boleh lebih senang faham untuk apa yang kita nak belajar esok, which is dia punya chemical reaction tu, kalau soalan dia bukan tanya reagent apa, catalyst apa, condition apa sahaja, dia akan ada application. Okay, application lain. So daripada soalan chemical properties ni, dia boleh tanya benda lain lagi. So esok kita akan belajar benda tu. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Kita akan jumpa esok. Okay. So Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you, madam. Okay.